Mempunyai sekitar 32.4 juta penduduk dan majoritinya beragama Islam, pastinya Al-Quran mempunyai pengaruh yang begitu kuat dalam masyarakat di Malaysia. Bukan sekadar sebuah bahan bacaan yang menjadi pedoman kepada individu, malah Al-Quran menjadi amalan penting dalam menyatukan masyarakat Islam di negara ini dan dunia. Mushaf adalah ayat-ayat Al-Quran dikumpul sejak zaman Khalifah Abu Bakar pada tahun ke-12 Hijrah dan diteruskan secara sistematik pada zaman Khalifah Uthman. Di Malaysia, Rasam Usmani digunakan kerana disepakati ulama sebagai penulisan yang menepati dengan kehendak wahyu Allah dan tidak berubah meskipun berlaku peredaran zaman. Dengan adanya mushaf Al-Quran, menjadi lebih mudah untuk dibaca secara teratur dan sebutannya dapat diseragamkan. Kini, penerbitan dan pencetakan mushaf berkembang di serata dunia termasuk Malaysia sejak dikenali sebagai nama Tanah Melayu lagi. Meskipun kisah penyalinan manuskrip Al-Quran untuk dijadikan mushaf bermula di tanah Arab, tetapi sejak kedatangan Islam di tanah Melayu dipercayai pada abad ke-13 Masihi mempunyai jalur sejarahnya tersendiri. Kalau kita lihat kepada penulisan manuskrip Al-Quran yang terawal di tanah Melayu, sejarah telah membuktikan bahawa manuskrip Al-Quran ini mula dihasilkan di Kedah. Tetapi malangnya manuskrip ini disimpan di koleksi Masjid Raya Sultan Riau. Manuskrip Al-Quran yang disalin di Kedah ini ditulis pada 25 Ramadan 1166 Hijrah bersamaan 26 Julai 1757 Masihi di Kampung Saujana, Bandar Kedah. Dan catatan pada kolofon ada menyatakan bahawa manuskrip ini dihasilkan ketika pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa yang memerintah Kedah pada waktu itu. Dan begitu juga yang menarik daripada manuskrip ini, pada kolofon itu juga ditulis penulis manuskrip Al-Quran itu, di mana penulisnya adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Rahman yang berketurunan Bugis. Terawal yang menyalin manuskrip Al-Quran Karim seperti mana yang dicatatkan oleh ahli sejarah adalah yang berlaku di negeri Kedah itu. Tetapi selepas itu kita dapati penulisan manuskrip itu berlaku di Terengganu. Dan apa yang berlaku di Terengganu adalah sesuatu yang amat menarik kerana seperti mana yang kita tahu bahawa perkembangan kemasukan Islam di tanah Melayu ini bermula dari Terengganu dengan penemuan batu bersurat pada 1303, dan tulisan batu bersurat itu dicatat dengan tulisan Jawi dan terdapat ayat-ayat Al-Quran. Maka keadaan itu membuktikan bahawa Al-Quran pada waktu itu sudah wujud. Cuma untuk membuktikan masyarakat Islam tempatan menulis mushaf Al-Quran pada waktu itu, ahli sejarah tidak menemui bukti-bukti untuk menyatakan kebenaran itu. Tetapi secara logiknya, apabila kenyataan yang tertulis pada batu bersurat, maka kita boleh gambarkan keadaan yang sebenar yang berlaku pada waktu itu. Kita semua maklum bahawa kerajaan Arab Saudi adalah merupakan penerbit Al-Quran yang terbesar. Tetapi perkembangan mutakhir yang berlaku menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan Malaysia menduduki tempat kedua dari sudut sumbangan dalam penerbitan Al-Quran Karim. Justru apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia adalah sesuatu yang amat dibanggakan oleh kita semua, kerana selain daripada mencetak Al-Quran untuk kepentingan masyarakat tempatan, maka sesungguhnya Al-Quran yang dicetak, yang diterbit itu adalah untuk kegunaan masyarakat Islam serantau dan juga masyarakat Islam antarabangsa. Justru hasil daripada percetakan Al-Quran ini sudah pasti dalam masa yang sama menjadi serampang dua mata, dapat mengukuhkan hubungan diplomatik di antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan luar, dan dalam masa yang sama dapat mengukuhkan hubungan silaturahim, dapat mempertautkan hubungan kasih sayang di antara umat Islam dan negara Islam itu sendiri.
Bermula pada zaman sahabat, pencetakan mushaf Al-Quran terus berkembang pesat di Arab Saudi yang menerajui penerbitan dan pencetakan di peringkat dunia. Menerusi kewujudan King Fahd's Complex for Printing the Holy Quran di Madinah, ia mampu menghasilkan sekitar 30 juta cetakan mushaf Al-Quran dan diterjemah dalam 40 bahasa yang diedarkan di seluruh dunia. Penerbitan mushaf Al-Quran dari Arab Saudi yang turut diguna pakai di Malaysia dan masih diekspor sehingga ke hari ini meskipun negara sudah mempunyai kemampuan mencetaknya sendiri. Dibuka pada 2017, Kompleks Nasrul Quran yang dimiliki Yayasan Restu mengukir sejarah baru buat negara ini apabila mampu menjadi pengeluar mushaf Al-Quran kedua terbesar di dunia selepas Arab Saudi. Mempunyai keluasan tanah 2.3 hektar bagi membangunkan kompleks berkenaan dan 0.4 daripadanya digunakan untuk mendirikan kilang percetakan berkeluasan 80,000 kaki persegi. Uniknya Nasrul Quran ini sebenarnya dia merupakan satu daripada projek Yayasan Restu. Kerana masa kita mula 30 tahun dulu, sebenarnya kita menyalin, kita mengumpul dana. Hajat kita akhirnya akan mengadakan pusat cetakan sendiri. Tapi oleh kerana kos yang tinggi, kita menangguh-nangguhkannya dan hingga kita dapat sokongan yang kuat daripada kerajaan. Alhamdulillah, bila kita dah buat Quran yang cantik dan kita telah banyak buat untuk negara luar, maka kerajaan pun melihat supaya kita ni seolah-olah dah bersedia untuk ekspor Quran. Just imagine, dulu kita do import Quran, sekarang kita boleh re-ekspor, termasuk ekspor kepada negara Arab. Dengan dana sumbangan kerajaan dan orang ramai berjumlah sekitar 68 juta ringgit Malaysia, akhirnya kini Nasrul Quran mampu mencetak lebih 1 juta mushaf Al-Quran setahun. Nasrul Quran ni kita kilang ni kita khususkan hanya untuk Quran dan perkara yang berkaitan dengan kitab Quran saja. Hadis boleh. Oleh kerana itu, walaupun kilang kita tak sehebat, sebesar sangat, tapi oleh kerana kita hanya print Quran saja, sebab itu kita boleh claim sebagai yang kedua terbesar di dunia yang menyalin Quran, yang mencetak Quran saja. Dan kapasiti kita, kalau kulit kita lengkap daripada cetak, ada 3 mesin cetak dan juga binding, hardcover binding dengan soft cover binding. Hardcover kita boleh keluar hampir 150,000 sebulan, dan kalau soft cover kita boleh buat lebih kurang dalam 1.3 to 1.5 million a month. Ini kapasiti kita. Jadi target kita dalam masa yang terdekat ni kita boleh cetak hingga 3 juta setahun. Sekarang dalam lingkungan kita, tapi target 5 juta setahun, insya-Allah. Masa saya mula buat projek menyalin Quran, ada orang yang mengatakan saya, kenapa buang duit? Kenapa nak salin lagi Quran? Quran dah ada dah, negara Arab dah ada dah. Macam saya pergi ke Dubai, jumpa dengan Allah. Dia kata, kenapa nak buat semua ni? Arab Saudi dah ada dah. Kenapa you nak buang masa lagi? Tapi bila mereka melihat konsep kita, macam mana kita meningkatkan penyalinan Quran, jadi jadikan salinan Quran sebagai sunnah untuk menyalin Quran, meningkatkan kualitinya. Yang kedua, kita juga memikirkan soal bagaimana kita nak ilmunisasikan tiap-tiap muka surat Quran dengan menggunakan motif-motif tempatan, dengan mengcreate atau mewujudkan warna-warna tempatan. Mana kita mendalami lagi motif-motif tempatan. Ini yang menyebabkan mereka tertarik. Jadi orang yang mula-mula agak kritikal, tapi bila lihat Quran Mushaf Malaysia dah keluar, semua agak terpegun dan menganggap satu projek yang sangat-sangat hebat. Yayasan Restu memulakan aktiviti menyalin teks Al-Quran sejak 30 tahun lalu, mempunyai pengalaman begitu luas bagi menghasilkan sebuah mushaf yang dipertingkatkan kualitinya.
Tidak hanya beroperasi mencetak mushaf Al-Quran di Nasrul Quran di Putrajaya, Yayasan Restu juga melakukan aktiviti penerbitannya di Taman Kesenian Islam Shah Alam. Di lokasi berkenaan, terdapat petugas pakar dalam bidang masing-masing, antaranya pengkaji kandungan, penulis had, pembaca proof dan pelukis seni Islam. Kita Yayasan Restu, kekuatan Yayasan Restu, dia kerana dia ada multidisiplin. Kita ada orang yang mahir dalam bidang seni. Kita ada orang yang mahir bahagian engineering. Kita ada orang yang mahir dalam bidang ilmu Quran. Kita ada ulama-ulama dalam Quran. Kita ada bahagian umpamanya kalau ID, ada ID. Jadi keseluruhan ni, multidisiplin ni menjadikan produk kita ni agak lain. Kerana tidak ada persamaan daripada satu produk dengan produk yang lain. Dan produk kita ni yang penting sekali, kita boleh bukukan. Bacaan Quran Bahasa Malaysia ni, dah siap tu, boleh dibukukan. Sebenarnya dah ada orang buat Masters, PhD. Kerana kita mendalami sesuatu produk yang kita lakukan, betul mendalam sekali usaha kita. Dan dia punya peraturan menyiapkan tu pun ada dia punya proses tu. Dan proses tu juga boleh dibukukan. Jadi, mana daripada A sampai Z. Alif sampai akhir sekali, kita dapat melihat tentang proses. Dan proses itu dilakukan oleh pakar-pakar dalam berbagai bidang, termasuk bidang ilmu Quran. Teks Al-Quran yang sudah disalin dan dicetak sememangnya perlu dipelihara sehingga ke peringkat pelupusannya. Tidak seperti naskah lain, mushaf atau buku yang mengandungi teks Al-Quran perlu dilupuskan dengan cara terhormat dan tidak boleh dibuang begitu sahaja bagi menjaga kesuciannya. Di negara ini, bukan semua pihak dibenarkan untuk melakukan kerja pelupusan mushaf atau naskah yang mengandungi Al-Quran kerana ia perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. Sejak 2007 mengendalikan aktiviti pelupusan mushaf dan naskah yang mengandungi teks Al-Quran, nama percetakan Safi bukan asing sebagai salah satu entiti yang melakukan aktiviti terakhir menjaga kesucian mushaf. Saya percetakan Safi ni saya dah 30 tahun. Bahagian pelupusan Al-Quran lebih kurang 15 tahun daripada sekarang. Bermula daripada 2007 hingga ke hari ini. 15 tahun. Masa permulaan buka 2007 kan, macam mana dengan sambutan orang ramai untuk berikan Al-Quran? Ya. Permulaan saya mulakan pada 2007 dahulu, kebanyakan orang belum tahu lagi. Apabila dah 3-4 tahun kemudian, ada kesedaran daripada mulut ke mulut. Jadi sampai ke sekarang ni saya dapat minta tolong khidmat lupus saya ni sebanyak 1 ke 10 tan. Pada hari ini, platform pencetakan salinan Al-Quran tidak hanya di atas kertas biasa. Ia berkembang kepada bahan-bahan lain seperti kertas kilat yang biasanya digunakan untuk majalah, kepingan kayu dan juga kaca. Pastinya proses pelupusan itu mempunyai cabarannya tersendiri. Cabaran-cabaran untuk meluputkan ayat suci Al-Quran sebenarnya banyak, bergantung kepada bahan yang saya terima. Contohnya macam kertas mushaf Al-Quran tu agak nipis sedikit dan baik kertasnya. Ada juga mushaf Al-Quran yang menggunakan kertas art paper. Contohnya kertas majalah, macam kertas yang berminyak dan berplastik, itu agak sukar untuk dibakar. Kena bakar 2-3 kali baru boleh jadi abu yang bersih, yang cantik, yang suci lah kita kata. So, kalau yang Al-Quran lain ni, macam mushaf lain ni, dia mudah sedikit daripada yang plastik tadi tu. Bagi melaksanakan aktiviti pelupusan berkenaan, Pusat Percetakan Safi mempunyai standard operasi SOP tersendiri dan setiap mushaf atau naskah yang mengandungi teks Al-Quran perlu melalui beberapa langkah sebelum dihantar ke laut. Kebanyakan proses yang saya buat, masa permulaan datang saya timbang dia dulu. Dah timbang berapa kilo, saya suruh dia register siapa nama, nombor telefon. Kemudian saya bawa ke dalam bangunan kilang untuk memproses. Saya asingkan dahulu. Kecil-kecil, besar-besar, Al-Quran, mushaf.
dan buku-buku agama, buku-buku teks berlainan. Semuanya termasuk kayu, kaca, frame dan tubuh banner yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi saya asingkan, selepas saya asingkan, saya masuk kepada mesin shredder, dan shredder saya asingkan juga yang halus dan yang kasar kepada mesin incinerator, dan ada juga dibantu dengan relau yang sedia ada, dan untuk dijadikan abu yang bersih yang boleh kita cubekan untuk hantar ke laut. Ya. Bagi pusat pelupusan itu, mushaf Al-Quran yang dicetak menggunakan kertas tipis biasa mampu dibakar sebanyak 1 tan sehari berbanding kertas yang tebal atau jenis majalah yang mengambil lebih masa untuk menghilangkan teks bercetak berkenaan. Kadar suhu yang kita gunakan kebiasaannya, kalau yang ringan macam kertas mushaf ni dia ringan sedikit, suhu yang biasa pun cukup bawah 100 ke 200 cukup. Tetapi kalau bahan yang keras macam kulit Al-Quran, kulit-kulit buku, kayu dan sebagainya, plastik, itu memerlukan api yang agak tinggi, 5 ke 700 darjah Celsius, baru boleh terlerai benda itu, terbakar. Terakhir sekali, abu yang siap dijadikan cube akan dihantar percetakan Safi ke kawasan perairan Selat Melaka atau Laut Cina Selatan untuk ditenggelamkan. Dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Pastinya peruntukan itu bersandarkan kepada majoriti rakyat di negara ini menganuti agama Islam, dan pastinya juga Al-Quran menjadi pegangan penting yang perlu dipelihara oleh kerajaan. Kementerian Dalam Negeri (KDN) adalah kementerian yang memainkan peranan penting bagi memastikan tidak berlaku kekhilafan pencetakan dan sentiasa mengawal kemasukan bahan-bahan yang mengandungi Al-Quran dari luar negara. Ya, pertama sekali saya ingin menyebutkan bahawa di bawah Kementerian Dalam Negeri kita ada satu institusi yang dipanggil Lembaga Pengawalan dan Pelaksana Percetakan Al-Quran atau LPPQ yang dianggotai oleh para mufti daripada seluruh negeri-negeri di Malaysia ini. Jadi kawalan kaitan dengan Al-Quran ini dibuat di bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986. Ini adalah akta yang gawunlah tentang perkara-perkara berkaitan dengan pengawalan Al-Quran. Jadi ini sangat penting untuk difahami oleh masyarakat bahawa kawalan merangkumi aktiviti penerbitan, percetakan, pengimportan dan penjualan serta pengedaran Al-Quran itu sendiri. Jadi semua aspek ini ada dibuat kawalan supaya Al-Quran yang dicetak, diterbitkan, dibawa masuk ke negara ini semuanya adalah teratur dan mengikut ketetapan yang telah diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Percetakan Al-Quran di bawah KDN. Di Malaysia, hanya terdapat 57 buah syarikat yang diberikan lesen oleh KDN bagi memastikan kandungan teks Al-Quran yang dicetak dan dijual di dalam pasaran tidak berlaku kesilapan. Dalam tempoh 5 tahun sejak 2015 sehingga Mei tahun ini, sejumlah 196,909 naskah mengandungi teks Al-Quran dirampas KDN dengan jumlah penjualan RM256,316 Malaysia. Kita memang ada pegawai penguatkuasa yang melakukan penguatkuasaan selain daripada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada orang ramai. Sekiranya Al-Quran itu dalam bentuk digital, maka saya sebutkan tadi kita akan inform atau maklum kepada MC-MC untuk tindakan menyekatlah. Pada waktu yang sama juga kita juga memberi awareness, kesedaran kepada masyarakat. Dan kita sendiri bersama-sama dengan JAKIM, kita ada apa yang dipanggil Smart Al-Quran. Maknanya orang ramai juga boleh akses Smart Al-Quran ini. Kita, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita dari masa ke semasa memang sentiasa melakukan penguatkuasaan oleh pegawai-pegawai kita. Selain sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, mereka tidak mendapatkan permit, dan juga kita dapati bahawa Al-Quran yang dibawa masuk ini tidak menepati sebagaimana yang telah ditetapkan oleh lembaga tadi.
Meskipun Malaysia dikenali dan disegani sebagai negara Islam yang maju, dari segi undang-undang berkaitan Al-Quran, kerjasama dan kesejahteraan serantau sememangnya penting kerana ia menjadi rujukan di seluruh dunia. Ya, memang kita ada mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak negara lain, termasuk dengan pihak Saudi. Di Saudi kita ada kerjasama untuk memastikan cetakan Al-Quran ini sentiasa yang bersesuaian dengan mazhab Sunnah wal Jamaah, dengan apa yang kita telah putuskan di negara kita. Maka beberapa perbincangan umpamanya dengan pihak-pihak luar, termasuk saya sebut sini, mempunyai hubungan dengan pihak Al-Quran Mujamah Malik Fad Arab Saudi, untuk kita mengadakan perbincangan dari segi kaedah penulisan umpamanya, kaedah penulisan Al-Quran di negara kita, dan juga dari segi tanda-tanda bacaan dan sebagainya. Itu kita memang ada. Dan pada waktu yang sama juga Lajnah Pentasihan Al-Quran, kita juga bekerjasama ataupun mengadakan perbincangan dengan pihak Lajnah di Indonesia. Ini adalah satu kerjasama dari segi contohnya pemantauan kawaslia yang kita lakukan di peringkat serantau. Dan untuk makluman juga ada pernah dilakukan mesyuarat pegawai kanan tidak rasmi, pertemuan dengan menteri-menteri agama di ASEAN ini, umpamanya Brunei dengan Indonesia, dengan Malaysia dan juga Singapura. Ini semua adalah berkait dengan untuk memastikan penyelarasan dari segi penggunaan teks Al-Quran di peringkat ASEAN ini. Itu adalah beberapa contoh kita bekerjasama dengan pihak-pihak luar yang adalah penting untuk kita sentiasa mendapatkan maklumat dan juga perkara-perkara yang terkini. Penjualan secara terbuka Al-Quran di Malaysia memberi peluang kepada pelbagai pihak untuk menjual dan mengedarkannya dengan mudah. Bagaimanapun, jika berlaku kekilafan kandungan, sudah pasti mampu memberi kepincangan kepada pemiliknya. Untuk makluman orang ramai juga bahawa selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, kita di peringkat KDN, Al-Quran yang telah diluluskan, kita ada COP, kemudian kita juga ada dipanggil hologram, bagi mudahkan pemantauan. KDN telah memperkenalkan penggunaan pelekat hologram. Ini bagi setiap Al-Quran yang dicetak lah. Jadi hologram ni ada kod QR, jadi itu juga boleh memberi panduan lah kepada orang ramai untuk memastikan bahawa Al-Quran itu telah disahkan ataupun boleh digunakan tanpa ada keraguan dan sebagainya. Sudah termaktub bahawa Al-Quran diturunkan di tanah Arab, bukan di Malaysia maupun di Nusantara. Namun pada hari ini kita boleh berbangga apabila Malaysia menjadi negara kedua pengeluar dan pencetak Al-Quran terbesar di dunia selepas Arab Saudi. Bukan itu sahaja, Malaysia juga mempunyai ekosistem yang cukup baik dari segi penerbitan, pencetakan, pemantauan sehingga di peringkat akhir, iaitu pelepusan, yang mungkin boleh menjadi contoh kepada negara Islam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha.